Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa hadana ila siratillahi al-'azizil hamid. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Dimuliakan yang dihormati, dikasihi pengurusi surah Al-Ibrah dan juga lanjutan puasa, pemimpin masyarakat Taman Damai Impian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Allah pilih kita, Allah jemput kita untuk datang pada malam ini. Ada banyak benda yang tak sempat kita minta daripada Allah, tetapi Allah pilih kita dengan rahmat Allah. Salah satunya ya Allah, yaitu Allah menjadikan kita ini orang yang dipilih untuk memahami agama Allah. Nabi menyebut, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka Allah akan bagi dia faham agama. Tuan, faham agama ni dia bukan pada ilmu yang banyak. Ada orang ilmu yang banyak tetapi dia tidak faham tuntutan agama. Ilmu itu boleh membuatkan seseorang itu jadi betul dan jadi sesat. Maka dia perlu juga bila menuntut ilmu, dia tak putus untuk dia doa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, arinal haqqa haqqa, tunjukkanlah yang benar itu benar. Kita mengaji al-haqqu min rabbik, kebenaran di sisi Allah. Ada orang mengaji bidang ni, dia kata orang ni tak betul. Ada orang mengaji bidang ni, dia kata orang ni tak betul. Ini merupakan perkara yang berlaku sepanjang zaman. Daripada zaman selepas Nabi wafat, sahabat Nabi ada yang berbeza pandangan. Ada sahabat Nabi, Nabi kata, janganlah kamu ini solat asar melainkan kamu sampai di Bani Quraidah. Maka sahabat Nabi dalam perjalanan ni dah masuk waktu asar ni, nak habis dah. Ada sebahagiannya dia kata tak sampai lagi tempat ni kita tak boleh semayang, kena sampai dulu baru kita boleh semayang. Sebab Nabi kata jangan semayang asar melainkan bila sampai di tempat Bani Quraidah. Maka satu sahabat lagi, satu kelompok lagi kata, kita kena semayang juga. Nabi sebut tadi tu, Nabi nak bagi syarat, kalau boleh tu asar tu buat dekat sana, tapi kalau tak sempat sampai sana, buat dulu waktu nak habis. Maka berlakulah kedua-dua orang ni, yang mana dua kelompok ini di kalangan sahabat beza pandangan. Maka Nabi SAW bila dah habis dah berlaku ni, ada yang semayang dulu, ada yang tak semayang. Dia habis waktu asar, dia sampai dekat Bani Quraidah baru dia semayang asar. Dua-dua kelompok ini dia balik jumpa dengan Nabi SAW, tanya. Zaman dulu senang, zaman dulu ada Nabi. Bukan nak kata senang, zaman kita ni bergaduh tak tahu nak tanya siapa. Zaman dulu tanya Nabi, ya Rasulullah, mana satu betul? Maka waktu itu Nabi SAW jawab, Nabi kata dua-dua orang betul. Dua-dua orang betul. Sebab mereka berselisih pendapat dalam perkara yang memang ada nas. Kita selisih pendapat dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Ruang lingkup yang dibenarkan. Ada perselisihan yang tidak dibenarkan, dia tak betul. Saya bagi contoh. Ada ulama yang sebut tentang tudung itu tidak wajib. Ada ulama sebut tudung tak wajib. Contoh, saya bagi contoh antara tokoh-tokoh yang hebat, adik kepada Hasan al-Banna, Jamal al-Banna. Dia baru meninggal. Jamal al-Banna ni dia memang pemikiran dia agak tak macam abang dia sikit.
Dia mempunyai pandangan mengatakan bahawa tudung bagi wanita tidak wajib. Dia ulama. Ada ulama yang kita pakai kitab dia sampai sekarang di universiti. Ulama-ulama akan pakai bila dengar perkataan maqasid syar'iyyah, iaitu Al-Imam Tahir Ibn Ashur. Ni ulama Morocco, Maghribi, Tunisia. Dia ni alim. Orang pakai pendapat dia. Tapi dalam bab ni dia kata tudung ini tidak wajib. Selagi mana pakaian itu sesuai dengan adat kesopanan, maka itu tudung. Itulah aurat baginya. Dia ulama. Dan ada juga tokoh tafsir sebagai contoh di Indonesia. Kalau siapa orang Indonesia dia kenal, dan kalau siapa duduk sini pun ada ramai orang Malaysia dia buat PhD tentang tokoh ni. M. Quraish Shihab. Quraish Shihab ni dia tokoh tafsir. Dia karang tafsir Misbah. Atau kalau tengok tafsir dia bagus, kupasan dia cantik, ayat dia cantik. Orang Indonesia ni ayat dia sedap. Dia karang tu kita tengok pun sedap lah. Sedap dia baca. Beza tafsir dia dengan tafsir Hamka tahun 80-an. Zaman tafsir Hamka ni semua pakat beli. Tafsir Al-Azhar, sebahagian rumah ni kadang-kadang dia macam wajib beli. Masjid-masjid pun pakat ada, sebab dia dah ditulis dengan bahasa Melayu. Orang senang nak baca, senang nak faham. M. Quraish Shihab kata tudung tak wajib. Tuan-tuan yang kita duk mengaji, tudung wajib. Dan dia merupakan pendapat majoriti ulama. Jadi macam mana dengan pandangan ni? Ini ulama juga. Inilah kita sebut, bila nak berbeza pandangan, maka kita pilihlah pandangan yang mana tidak terkeluar daripada landasan yang asing. Kita panggil asing lah. Pandangan yang asing, ganjal. Janggal. Ganjal mana? Dia asing tu syaz dipanggil. Tak pernah orang sebut, jarang-jarang. Sama lah macam beza pandangan sama kita, tuan-tuan. Bila kita beza pandangan, ada yang kita boleh beza, ada yang kita tak setuju langsung, dan ada benda yang kita boleh menghormati. Satu kelompok ini dan satu kelompok ini. Maka kita ni bila mengaji ilmu agama, sudah pasti kita kena minta doa banyak kali. Macam saya sebut tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'. Tak boleh bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar. Tolong tunjukkan kita. Kita mengaji, kita ustaz main macam-macam. Kita pun tak tahu nak ikut mana. Pening. Akhirnya kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjuk yang benar itu benar. Biar clear kita nampak benar. Wa arinal batila batila. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah. Warzuqna ijtinaba, supaya aku ni ada rasa macam tak mau nak ikut dia. Yang benar ini benar, clear, aku rasa nak ikut. Dan yang salah itu clear, supaya aku dapat lari daripada apa yang disebut olehnya. Kita minta kepada Allah. Inilah adab pertama sebelum kita nak cerita tentang menuntut ilmu. Tuan, hari itu kita habis kat mana? Muka surat 17. 21 tu kan? Habis dah 21 dah. Muka surat lah tu kan? Baik, kita nak cerita tentang ulama su'. Ulama su' ni apa? Su' ni jahat. Su' ni jahat. Kalau suqun, pasar. Suqul lail, pasar malam. Kita duduk di Mekah, kita nak keluar pergi shopping. Shopping, nak duduk shopping dekat Mekah ni mungkin memang shopping kat Mekah tak menang tangan dah. Tapi kalau nak murah, nak lebih tak sibuk, nak banyak barang, tuan-tuan pergilah Suqus Salam contoh. Ni yang shopping ni Muntawif dia shopping. Dia tak beritahu dekat anak buah dia, sebab dia nak pergi senang. Kalau dia beritahu kat anak buah dia, tiap hari anak buah minta Muntawif bawa pergi. Nanti dia minta, Ustaz tolonglah bawa kami tak nak cakap kat teksi ni Ustaz tolong bawa tiap hari. Jadi kita pergi senang, dia pergi beli kat sana lebih murah. Suq itu pasar. Pasar. Sebab itulah di Kedah, di depan sebelah Masjid Bukhari, dia panggil Suq Al-Bukhari, S-O-U-Q. Suq Al-Bukhari. Tapi ni ulama usuq, ulama yang jahat. Perkataan ni nampak macam jahatnya. Kenapa digunakan perkataan ulama jahat? Sebab
kalaulah kita tengok Nabi sendiri, selain Nabi sendiri menyebut perkataan ulama jahat ini, kita tengok sahabat, bukan sahabat Nabi, kita tengok ulama-ulama terkemudian. Ulama terkemudian, bila dia nak jaga agama, kadang-kadang dia karang kitab yang cerita tentang orang. Dia akan cerita, contohnya dia cerita orang ni, ustaz ni begini-begini. Dia karang kitab sebab dia nak tunjuk yang mana benar, yang mana boleh ikut, yang mana tak boleh ikut. Contoh kalau baca kitab Tazkiratul Huffaz, kitab tentang orang-orang yang menyampaikan hadis, supaya bila kita dengar nama ni, kita kata kawan ni tak boleh, kawan ni rajin bohong. Dia akan cerita. Dan perkataan yang digunakan oleh ulama ini untuk gelar kepada ulama ni, kita tengok pun kita takut, kita pun tak berani nak sebut macam tu. Tetapi ini hakikat antara ulama dan ulama, bukan antara kita dan ulama. Dia ada beza. Dia kata lelaki ini ar-rijal huwa kadzabun dajjalun. Lelaki ini adalah pendusta, lelaki ini adalah dajjal. Bahasa dia kasar sikit, sebab dia punya nak jaga agama, sehingga dia gelar begitu kepada orang. Ni dalam bab orang yang menyampaikan agama lah. Kita nak gelar orang ikut dan tak boleh lah. Kita pun tak tahu mana kan. Kita pun nak gelar orang dajjal, kita pun tak tahu dia akan dajjal, kita dajjal. Tapi yang digelar ini adalah hufaz, ulama-ulama yang siqah. Baik, dalam, saya tak ingat dia punya dajjal itu, muka surat 21 kan, muka surat 20, dia cerita tentang ulama usul. Nabi sebut akhir zaman memang akan ada ulama usul. Ulama usul ini salah satunya ialah apabila kata Rabi'ah. Rabi'ah ni guru kepada Imam Malik. Tuan-tuan, hari ni kita mengaji buku ni. Buku ni dia nak cerita sekali tentang adab, akhlak. Sangat bagus tentang akhlak. Akhlak ni benda simple. Benda yang kita mengaji antaranya 3 benda. Yang pertama akidah. Surau ni saya tak pasti siapa ajar akidah. Siapa ajar? Ustaz? Samri. Mengaji akidah. Nombor 2 mengaji fiqh. Nombor 3 ini sebahagian sebut tasawuf, sebahagian sebut akhlak, sebahagian kata akhlak ini termasuk dalam akidah. Tak apalah. Yang kita mengaji ni kitab Bidayatul Hidayah, setengah sebut kitab akhlak, kitab adab, setengah sebut kitab tasawuf. Dia tentang hati, tentang akhlak, jiwa orang. Macam mana sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya bawa satu cerita isteri Nabi. Isteri Nabi ni ramai. Salah seorang bernama Juwairiyah. Tuan pernah dengar nama Juwairiyah? Juwairiyah ni, dia tawanan perang Bani Mustalik. Dia anak kepada Juwairiyah bin Al-Harith. Al-Harith ni ketua Bani Mustalik. Pernah berlaku, mereka ni dia jadi tawanan kepada Nabi Muhammad dalam satu peperangan. Orang Yahudi, ni semua orang Yahudi. Orang Yahudi, dia langgar perjanjian piagam Madinah. Bila dia langgar perjanjian piagam Madinah, maka Nabi waktu itu Nabi hantar tentera nak pergi serang Bani Mustalik ni. Jahat tak jahatnya, suami, ayah, semua lari, tinggalkan anak dan juga isteri-isteri mereka kat kampung. Tuan-tuan bayang, orang serang kita, hak lelaki semua lari, cabut lari. Tinggal Makcik Timah, kan, sorang-sorang. Tinggal lah rumah kita Makcik Ani, sorang-sorang. Hak lain semua lari. Hak lelaki-lelaki semua lari. Tuan-tuan, dia ada fardu ain tau. Dia ada. Zaman Nabi, saya sebut, zaman Nabi mempertahankan jihad zaman Nabi fardu ain. Sebab dia bai'ah dengan Nabi, dia pegang tangan Nabi, Rasulullah, kalau nyawa kamu, kami akan pertahankan. Nabi bai'ah, maka dia jadi fardu ain. Tapi kalau kita duduk kat Malaysia ni tuan-tuan, kita kena serang. Contohlah kena serang. Negara mana nak serang saya tak tahu. Negara mana serang kita fardu kifayah. Yang jaga adalah askar, tentera-tentera jaga. Kita duduk kat rumah, kita ni bukan ada senjata sangat, bagi askar jaga. Tapi kalau kena serangnya surau kita, yang kena jaga ni kita semua. Dia nak jaga Makcik Timah, jaga Makcik ni, semua kita. Kita yang kena jaga. Yang laki-laki ni, bayangkan laki lari. Laki lari. Bani Mustalik ni laki lari.
Maka Juwairiyah ni salah seorang tawanan, anak kepada tuan yang paling besar lah, orang kata macam Perdana Menteri untuk Bani Mustalik ni. Anak ni, perempuan ni, bila mana dah jadi tawanan, dia akan jadi hamba. Entah ni macam harta lah, dia bila perang, dia boleh ambil harta ghanimah, kumpul bahagi. Sebahagian tawanan tu boleh jadi hamba. Pas-pas kat kawan ni jadi hamba, kawan ni jadi hamba, kawan ni jadi hamba, kawan ni. Maka dia rasa macam aku ni anak somebody lah dekat Bani Mustalik ni. Tiba-tiba aku nak kena jadi hamba, dia tak senang duduk. Maka ditawarkan, kalau anak bebas daripada jadi hamba, kena bagi duit, kena bagi wang papasan. Dia direct pergi jumpa Nabi. Juwairiyah ni direct pergi jumpa Nabi SAW. Dia cakap, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku tak ada duit, kami tak ada duit, tapi nak jadi hamba ni rasa macam tak berapa nak senang. Tak boleh lah, tak boleh. Dah lama duduk senang, tiba-tiba nak jadi hamba, tak boleh. Maka dia pun cakap dekat Nabi, Nabi kata, mahu atau tidak, aku lunaskan hutang kamu dengan orang lain semua. Aku lunaskan hutang kamu, tetapi bukan setakat aku lunaskan hutang kamu, tetapi syaratnya ialah kamu bernikah dengan aku. Maka Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Dan peristiwa ini bila Nabi kahwin dengan Juwairiyah, tuan-tuan, Nabi ini special. Dia berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Muhammad. Semua Nabi mulia, tapi Nabi Muhammad ni, ya Allah, Allah jadikannya semua sempurna. Kalau kita tengok Nabi Nuh, isteri tak jadi, anak tak jadi. Nabi Lut, anak tak jadi, isteri tak jadi. Nabi Ibrahim, suami dah okey, anak dah okey ni, ayah pula problem, Azar. Nabi, apa lagi? Asia, wanita yang terbaik Nabi sebut. Ada 4 orang wanita terbaik Nabi sebut dalam hadis sahih. Antaranya Khadijah, antaranya Maryam, antaranya Asia, antaranya Fatimah radhiyallahu anha. Asia ni isteri okey, suami pula problem. Fir'aun suami dia. Macam-macam. Keluarga Nabi ni macam-macam. Nabi Yunus dengan ini, dengan macam-macam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Nabi Muhammad sehingga Nabi wafat, diharamkan siapa-siapa pun untuk bernikah dengan bekas isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kahwin, tuan-tuan, orang ni, anak murid ni, bukan anak murid lah, pengikut Nabi Muhammad. Pengikut Nabi Muhammad dah ditrain, dilatih, ditakdirkan sehingga mempunyai akhlak yang hebat. Daripada bangsa jahiliyah yang cukup teruk, ditrain menjadi bangsa yang sangat penuh adab dan akhlak. Sebab itulah para ulama kata, adab dan akhlak ini kadang-kadang dia bukan dipelajari secara teori, tetapi dia didapati dengan pengalaman, dengan melihat, dengan meniru, dengan hati budi, dengan keluhuran dia sendiri. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika itu, mereka semua ni yang nak ambil tawanan ni, dia rasa macam tak tergamak kami nak jadikan wanita-wanita Bani Mustalik ini dan laki-laki ini menjadi hamba mereka, kerana Nabi kahwin dengan anak kepada orang pembesar Bani Mustalik ini. Rasa malu Allah nak ambil ni jadi hamba, sedangkan Nabi jadikan ketua ni, wanita ini sebagai isteri. Maka mereka semua membebaskan hamba-hamba mereka. Bebaskan hamba ni, Bani Mustalik. Apa yang berlaku? Dengan penuh akhlak mereka ikut teladan Nabi. Dengan penuh akhlak mereka membebaskan hamba. Dan pada zaman orang Arab itu, kalau bebas saja-saja ni macam benda yang pelik, bukan senang nak bebaskan hamba. Kita tengok kafarah, nak bayar kafarah pun salah satunya merdekakan hamba. Maksudnya benda tu bayar. Maka mereka membebaskan hamba. Dengan sebab akhlak yang baik itu, seluruh Bani Mustalik peluk Islam. Semua peluk Islam. Maka para ulama sebut inilah kesan daripada akhlak yang baik. Islam bawa akhlak, adab yang baik. Orang boleh peluk Islam bukan main-main, dengan akhlak. Kita tengok Hulagu Khan, Mongol, orang yang paling orang sampai dia tawan Baghdad. Kan, tawan Baghdad, Hulagu Khan, orang Mongol ni masuk Baghdad, tawan Baghdad. Tak pernah dalam sejarah dunia ni tuan-tuan, kalau kita tengok penjajah kalau pergi, dia akan bagi kesan dekat negara yang dia jajah, kesan terhadap agama. Kita tengok belah-belah Latin, bila Spanyol pergi, apa jadinya? Ada kesan pengaruh agama apa kat sana.
Bila Spain pergi ke Filipina, Filipina ini negara yang asalnya negara Islam. Fi amanillah orang sebut dulu. Negara orang kerajaan Sulu, kerajaan Islam. Bila Spain datang tengok ke sana, negara apa sekarang? Negara yang kuat dengan Kristiannya, pengaruh daripada penjajah. Inilah salah satu dalam sejarah dunia. Bila tentera masuk jajah negara Islam di Baghdad, Hulagu Khan masuk ke Baghdad, tetapi penjajah yang peluk Islam. Kerana diceritakan akhlak dan adab ketika itu. Tuan-tuan, Hulagu Khan bunuh lebih kurang hampir 2 juta orang dia bunuh. Ada sebahagian ulama kata, kami rasa seolah-olah inilah kiamat. Inilah kiamat. Seolah-olah begitu. Dengan dia punya apa? Bengisnya. Boleh masuk Islam. Anaknya Ahmad Hulagu Khan bersama dengan keturunan selepas itu, Raja Qazran. Mereka ini semua gelar diri mereka bubuh nama Islam. Nama Mahmud, nama macam-macam. Dan dahsyatnya akhlak, kesan akhlak. Jadi kita baca buku ni, kita sebut tentang ulama usul ni, salah satunya apabila dia tidak mempunyai adab, dia tidak mempunyai akhlak. Termasuklah adab tentang dirinya sendiri. Dia adab dengan ilmu. Apa maksud adab dengan ilmu? Adab dengan ilmu salah satunya apabila dia tak tahu, dia kena kata tak tahu. Ini adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu. Tuan-tuan buka radio, dengar radio sinar. Dengar radio sinar. Keikim. Ya. Kita buka radio sinar. Kita pernah dengar dah soal jawab? Kan? Kita teringat dah soal jawab bersama Imam Muda? Tak dengar? Oh, betul je. Kan? Orang tanya, Ustaz, semua nak jawab soalan. Kita nak jawab soalan, tuan-tuan. Saya pun baca buku fatwa. Baca fatwa, tak berani. Fatwa ni nak jawab persoalan bukan senang. Kata ulama, siapa yang boleh jawab semua soalan, orang bagi soalan dia jawab semua, orang itu orang gila. Imam Malik rahimahullah, ada orang datang daripada jauh nak mengaji. Dia kata, aku tak mau dengar pendapat ulama mana yang paling hebat zaman sekarang. Mereka sebut di Madinah, Imam Malik. Dia jalan kaki berbulan-bulan naik kedai, berbulan-bulan, sampai-sampai dia tanya fatwa dekat Imam Malik. Tanya-tanya fatwa, Imam Malik kata, aku tak tahu, besok main balik jawab. Kata aku tak tahu, besok kau datang balik. Dia pun datanglah balik, duduk kat mana? Datang balik kuliah Imam Malik ni. Dia kata, besok Imam Malik aku nak balik kampung. Orang kampung aku dah tanya soalan ni, tolong jawab. Imam Malik jawab, kata, Wallahu a'lam, aku tak tahu. Imam Malik jangan buat malu company. Kan? Bila orang tanya takkan tak tahu jawab. Dalam dunia ni kau lah ulama yang paling hebat. Imam Malik kata, bagi tahu dekat orang kampung kau. Kata Imam Malik jawab, Imam Malik tidak tahu. Sampai tahap macam tu Imam Malik. Dia orang tanya 45 soalan, dia jawab 4 saja. Yang belen-belen dia tak jawab. Kata Rabi'ah, seorang guru Imam Malik, dia pernah menangis sekali. Dia pernah menangis bila orang tanya dia, kenapa kau menangis? Aku melihat pada zaman sekarang, apabila orang bertanya sesuatu soalan kepada orang yang aku tahu dia tidak tahu, tetapi dengan berani dia menjawab semua persoalan itu. Dia menangis. Dia menangis. Aku takut kerana ilmu ini datang daripada Allah. Bagaimana mereka boleh menjawab semua persoalan? Lepas tu Imam Ibn Jauzi komen kata-kata Ar-Rabi'ah. Ibn Jauzi kata, kalaulah pada zaman Imam Rabi'ah itu pun dia tengok orang yang zaman bersih hati, baik hati, jawab soalan pun Imam Rabi'ah boleh menangis, apatah lagi zaman sekarang yang lebih jauh daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Kita tengok apa pemergian Tok Huni Aziz. Saya waktu tu ada kat Singapura. Pemergian Tok Huni Aziz. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warham. Siapa pun tak boleh nafikan. Dia kaedah dia senang. Kita orang meninggal, satu tak boleh cerca. Itu satu. Habis. Dah habis dah cerita. Nak ambil pengajaran, mungkin jaga adab, jaga hormat keluarganya. Mungkin setahun kemudian kita nak cerita, okey, apa pandangannya, kita tak setuju, okey. Tapi tuan-tuan, dalam Islam, apabila dia banyak melakukan kebaikan dan mungkin ada satu dua yang kita tak setuju, kebaikan itu menutup keburukan. Itu kaedah dia.
Itu kaedah. Dia bila banyak keburukan, dia buat kebaikan satu dua, keburukan menutup kebaikan. Jadi kita kaedah senang. Tuan-tuan tengok, bila dia meninggal saja kemarin dulu lah, buat. Kemarin dulu, Astroasis pun pasang. Kemarin dulu. Isnin baru ni. Isnin hari ni, hari Rabu. Isnin baru ni pasang. Tentang belasung kawal. Tentang pemergian Tok Guru ni Aziz. Saya duduk kat sana. Kita yang mengaji, siapa pernah mengaji agama, pernah duduk mengaji pondok. Saya duduk mengaji pondok di Kelantan. Dia amat dekat. Dia terasa. Dia tak boleh. Saya duduk kat sana, saya tak boleh. Waktu duduk kat Singapura ni, orang bagi bagi tiket free, adventure curve, nak bawa anak pergi main ayat kerja ni. Anak duk tarik ni, jom. Kita nak pergi ni, duk tengok live dekat dalam internet ni. Duk tengok live, subscribe lah, tak apalah. Di Singapura kena banyak mahal pun nak tengok live. Sebab kita rasa begitu dekat bagi seorang penuntut ilmu. Zaman kami mengaji dulu, kita melihat pemergian ada tok guru yang meninggal. Bila tok ulama meninggal, tuan-tuan, kita semayang Jumaat sampai 4 kali. Pernah kita tengok tok guru ni Aziz pun turun, kita tengok zaman tu. Jadi bila dah kita rasa Allah, hari Jumaat pula pergi semayang Masjid Sultan. Habis semayang, lalu diumumkan bahawa kita ada tokoh di mana? Di Kelantan meninggal dunia, tok guru ni Aziz. Tuan, ramai orang datang. Walaupun di Singapura, ramai orang solat jenazah untuknya. Dia senang. Kita ni, kita tengok apabila ramai orang mendoakan kebaikan untuknya, menyebut kebaikan untuknya, kalam lidah kita ialah kebaikan untuknya. Kebaikan tu. Dia kalau kita tengok sikit pun jangan pula kita kata sikit ni habis dia ni. Tak. Kita sebutlah kebaikan juga untuknya. Ini ulama yang kita seronok. Kita tengok, kita terangin. Kita tak tahu kita nak mati nanti berapa ramai nak main. Baik. Maka apabila engkau bertanya, saya tengok muka serat kanan tadi. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, untuk dapat aku mencubanya bagi diriku, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir. Imam Ghazali ni kita mengaji dia ilmu tasawuf, batin. Tapi kali ini dia kata bidayatul hidayah ialah yang zahir. Yang zahir. Tuan nampak macam mana kita nak kata orang tu baik dari segi takwa yang zahir. Pernah tak Nabi bagi syarat kat kita? Salah satu syarat yang Nabi pernah bagi tahu kat kita, bila kita nampak orang ulang alik datang ke masjid, seorang lelaki ar-rijal qalbuhum mu'allaqun fil masajid, kita dah nampak zahirnya baik, maka kita perlu beriktikad ataupun kita perlu mengisytiharkan bahawa lelaki itu baik. Ini takwa yang zahir. Kita tak tahu dia balik ni, dia pukul bini dia ke, dia balik ni, dia jahat ke, dia curi duit kat pejabat dia ke. Kita tak tahu. Tapi dia ulang alik ke masjid, sebagai orang Islam, Nabi ajar kita, saksikanlah bahawa orang itu orang yang takwa yang zahir. Dan nihayatul hidayah, kesudahan jalan hidayah, iaitu takwa yang batin. Dan syurga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa terbahagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, iaitu melaksanakan ketaatan. Menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Maka dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Takwa ni universal. Takwa universal. Ada orang tanya, Ustaz, saya teringin, saya mekanik, pagi kerja pakai baju macam kasawan, tangan penuh dengan minyak. Saya teringin tengok Ustaz pagi-pagi keluar pergi ceramah pakai jubah, sampai ke malam pakai jubah, kadang-kadang bos selendang lagi dia tahu. Saya teringin nak ikut macam tu. Tuan, takwa ni dia bukan hanya untuk ustaz saja. Syurga bukan untuk ustaz saja, tetapi syurga itu bersifat universal. Seorang mekanik yang dengan minyak, bila datang waktu salat dengan rukhsah yang diberikan, dia nak basuh ni, dia ada rukhsah dia. Dia nak basuh, dia tak boleh nak basuh semua, nanti lekat juga, nak basuh kadang berjam.
habis waktu dia rehat, maka dia diminta untuk membersihkan. Ini bagi orang yang setiap hari bergelumang dengan minyak. Dia nak masuk tak boleh. So, kita kadang-kadang buat, maka kita kena bersih habis. Tapi kalau dia ni tiap hari begini, dia basuh dengan sekadarnya, dan dia berdirikan salat dengan baju berminyak begitu pun. Dia tak pernah letak selendang di atas baunya, dia tak pernah pakai jubah, dia tak sempat. Syurga untuk dia, layak. Orang duduk kerja askar, nak buka tali kasut, dan kena tembak, dia punya panjang tali kasut. Dia terpaksa ikut khuf, walaupun dia kata macam mana nak buat ni, kadang-kadang tak sempat. Maka dia solat di tengah hutan, dia layak syurga. Polis trafik menjaga keselamatan lalu lintas, ini kerja dia. Dia juga, kita tak tahu background dia, anak dia bagaimana, gajinya tak seberapa. Ada ramai polis yang saya jumpa, ramai. Polis ni ramai watak orang dah suka. Ya, kalau kita ceramah ke polis, dia kata, Ustaz kami ni memang ceramah ni, Ustaz ceramah kami, geng-geng orang tak suka Ustaz. Kan polis kan, tuan-tuan nampak polis, tuan-tuan kata apa? Nampak roadblock, nampak polis, tuan-tuan kata apa? Alamak, polis buat roadblock tengah jalan kampung, tuan-tuan kata apa? Dia cari makan, cari duit raya. Dia kata, Ustaz, sedangkan ramai di kalangan mereka itu ada yang soleh. Mungkin ada sejarah hitam, dia pernah cerita. Tapi dia kata, Ustaz, semenjak kami ni dah ada anak, kita risau tentang anak. Macam-macam cerita. Orang soleh, dia dengan kasutnya, dia mendirikan solat. Dia time waktu takwa kepada Allah, iman kepada Allah, dia layak masuk syurga. Baju Islam ni orang pakai jemsak ke, orang pakai baju sari ke. Kalau sari itu orang betul, orang duduk di tempat iglu sekalipun, dia layak. Kita ni, Ustaz, kita ni Alhamdulillah, seronok kita boleh amalkan. Kita boleh ambil gaji pakai selendang, ridak yang Nabi ikut sunnah, beri tiru sebiji-sebiji. Ada orang tak sempat, dia juga layak. Tapi kalau kita boleh buat, kita buat. Kita mampu, kita buat. Ini semua meniru-niru Nabi, untuk mirip dengan Nabi, satu benda yang baik. Baik, saya nak masuk Pak muka soal 22. Malam ni yang rumah fikir saya tak jadi, dalam lari PPM. Soal 22. Ada apa-apa nak tanya, kita masuk muka soal cukup nak baca satu hadis, tu kita buka soalan. Ada melaksanakan ketaatan. Malam ni plan ke tidak ajak tentang apa, solat jamaah dengan qasar. Kita tangguh bulan depan untuk orang fikir. Kalau kita sempat balik pada Muazzam sampai sini tu, besok pergi Kelantan. Ada ketaatan. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah itu ada yang fardu, yakni wajib, dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Buat bisnes tak ada modal, tak ada apa, dia kena ada modal. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunnah itu ialah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Bukhari, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah sebut, ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabuna bimithli ida'in maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafila hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Satu hadis yang mana kita tengok hadis ni pun kita tahu ini hadis qudsi. Bila dia kata Allah berfirman, ini hadis qudsi. Tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadat yang Aku fardukan ke atas mereka. Tuan-tuan, apapun fardu tetap fardu. Fardu perlu diutamakan daripada sunat. Fardu perlu diutamakan daripada sunat.
Datang musim Ramadan, selagi kita tak semayang Isyak, kita tidak boleh semayang sunat tarawih. Selagi tak semayang Isyak, tak boleh semayang sunat tarawih. Kita datang lambat, kita tengok orang dah semayang rakaat ke-12, kita datang lambat, kita traffic jam, kita buka puasa dekat pejabat kita ramai-ramai, sampai-sampai surau dah buat rakaat ke-10, ke-12. Kita datang, ikut tu imam, tambah lagi dulu. Tak boleh, dia kena juga buat Isyak dulu. Contoh, dia jadi kaedah. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan dirinya kepadaku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu, sehingga aku mencintainya. Sebab itulah sebahagian menyebut melakukan yang fardu itu tanda ketaatan, melakukan yang sunnah itu tanda kecintaan. Kita buat yang fardu, tanda taat. Buat yang sunat, tanda cinta kita kepada Allah SWT. Dia ada satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-salah. Benda pertama yang Allah akan lihat di hari akhirat sebelum benda yang lain ialah as-salah. Maka dalam hadis itu disebut, kalau kamu nak tambah perbaiki solat kamu ini, nak perkemas, ialah dengan solat sunat, nawafil. Tuan-tuan nak buat nawafil, nak buat ba'diyah, qabliyah, nak buat duha, nak buat apa sekalipun, solat sunat 2 rakaat bila-bila pun tak ada masalah. Bahkan istikharah yang selalu kita nak sebut, ada setengah orang tu dah 20 tahun tak buat istikharah, dia buat time nak kahwin dulu Allah. Tuan-tuan, saya cerita dulu waktu dalam program Imam Muda, saya pun tak duduk sini lagi, duduk kat CMC. Dalam program tu, kita ni tak tahu apa. Waktu tu program tu mula-mula wartawan pun tak main sangat. Lepas Singapura punya wartawan, yang jenazah pun tak pernah saya cerita lagi pun, dan sebelah rumah pun dah apa kita tak duduk kat sana, wartawan tak main. Lepas wartawan Singapura datang bawa Singapura Times Singapura, masuk dalam website, barulah international datang. Lepas tu JPM masih tak kena call sebab wartawan luar nak datang. CNN, BBC, Jerman, France, Taiwan, ada orang buat apa, dia buat satu cerita khas tentang program ni. Dia nak tidur dalam masjid wilayah tu, dia nak tengok kami makan apa. Dia sampai tahap macam tu, bagi dia satu benda yang best, story yang best. Dan pernah satu daripada Sweden, bukan Sweden, saya tak ingat negara mana, dia buat dokumentari, dia lawan dekat Sweden, dia menang antarabangsa punya anugerah. Tuan-tuan, dia datang ni macam-macam. BBC datang, yang datang ni bukan semua orang Islam. Dalam minggu ketiga tak salah saya, minggu kedua ketiga, waktu itu bila dia datang ni, yang datang macam-macam. Ada yang Jews, ada yang datang bukan Islam. Bila tanya soalan ni tuan-tuan, kita pun tak expect, kita tak ada kemahiran dengan media. Semua Pak Ustaz ni tak tahu lagi nak jawab dengan media macam mana. Ikut dan lepas tu barulah berita harian, pengarang kumpulan berita dia datang, ajak kita cara nak jawab dengan wartawan. Barulah orang Islam ajak cara nak jawab dengan media. Kita tak tahu. Waktu tu BBC datang. BBC ni dia duduk tanya main kat turn saya. Kita ni pun dia tanya kita, saya suka tengok kamu semua ni dalam senyum semua seronok-seronok kamu ni. Apakah Islam yang kamu nak bawa? Kita pun jawablah, Islam penuh kedamaian, Islam penuh keharmonian. Dia tanya kita pula, oh, jadi sebelum ini adakah Islam yang tidak penuh dengan keharmonian? Dia punya main. Kita waktu tu kita pun dia nak jawab ni kan. Nak jawab, kita pun tengok. Sebab dia dah tanya ramai orang dalam satu dunia. Bila dia tanya satu soalan, sekarang berlaku keganasan di Iraq, di Afghanistan, Islam diserang dengan begitu hebat. Islam dibunuh ratusan orang, ratusan ribu orang dibunuh. Apakah tindakan dan kamu sebagai orang yang nak menjawab persoalan ini, apakah tindakan sebagai seorang Islam? Dah kena macam ni, nak buat macam mana? Waktu tu dalam otak saya ni, saya nampak satu ayat Quran. فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Dan satu lagi, فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.
Apa maksudnya? Kalau mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka kembali, sama seperti mereka memerangi kamu. Faman ya'tada alaikum pun macam tu juga. Kalau mereka buat kat kamu begini, kamu balaslah balik begitu. Kita baca ayat Quran tu dan kita pun terjemahkan dia. Dia pun thank you very much, habis. Rupanya dia ambil part tu. Dan masuk di BBC, orang Islam dia bercerita je lah. Dia orang check apa yang dia orang masukkan kat sana. Tuan, dia kalau malu seorang tak apa tuan. Tapi kalau kita membawa mesej itu atas nama orang Islam, nangis tak berlalu. Satu malam, 2 malam dalam minggu tu kita dari ni rasa macam bersalah ke atas seluruh umat Islam, seluruh dunia ni. Kalau kata masuk panca indera tak apa. Ni masuk seluruh dunia. Wasap salah Tuhan saja yang tahu. Lalu bila kita tanya ustaz-ustaz yang datang, dia beritahu kita, Ustaz Ashraf, dia kata, bila buat solat istikharah kali terakhir? Kita perlu teringat bila waktu sebelum masuk Imam Buddha buat dah siapa orang. Istikharah ini tidak semestinya bila ada 2 pilihan. Betul, satu hari kita buat berapa banyak keputusan? Satu hari paling kurang, agak-agak lah, satu hari berapa? 5, 3. Orang psikologi sebut kita paling kurang 250 kali satu hari. Kita nak pergi jalan mana? Ikut roundabout UKM ke ikut roundabout Kelantan? Kita nak keluar pakai baju apa? Beg tangan dengan kasut matching tak matching? Hari ni tudung apa? Kasut apa? Tai warna apa? Kita nak pergi tandas ke nak masuk kelas dulu? Keputusan. Bila kita nak buat keputusan, kadang-kadang benda tu kadang-kadang kita tak terfikir, tak sempat untuk berfikir. Dan kita memerlukan keputusan kita ini tepat 100% untuk setiap keputusan kita buat. Maka istikharahlah setiap hari, supaya hidup kita ini sentiasa Allah bagi petunjuk untuk buat keputusan yang tepat. Tambah-tambah bos, tambah-tambah pimpinan negara, tambah-tambah pimpinan masyarakat, dan nama keputusan tepat. Ustaz-ustaz lagi dia kena selalu istikharah, supaya Allah ni bagi kita ni buat keputusan yang tepat. Ini saya nak sebut tentang ibadah kecintaan. Walaupun kita tak tahu nak buat solat sunat apa sebelum tidur malam ni, pada rakaat istikharah, ya Allah, setiap hari ni supaya dia ada doa dia masuk, Allahumma astakhiruka bi'ilmika. Tapi tak semua orang boleh hafal. Ya Allah, berilah aku dah mampu membuat keputusan yang tepat setiap saat, setiap hari. Dan kadang-kadang kita ni tak perasan, kita tengah temperature tengah naik, kita buat keputusan untuk lempang anak. Ada orang macam tu. Ada orang yang tengah baik, elok, tiba-tiba dia buat keputusan dekat, tetap dia tengok orang talak dekat depan Kaabah. Keluarga yang harmoni di Malaysia pergi buat umrah depan Kaabah talak. Saya tak tengok, jauh lah sikit orang Indonesia talak. Bapak ni talak. Rumah. Baik, elok, tapi bila pergi sana, suami duk tunggu isteri lambat turun hotel, nak pergi beli shopping yang dia depan Kaabah. Saya tak dengar, tapi orang semua pakat pergi bagi sabar. Bapak sabar, bapak. Kadang-kadang keputusan kita nak keputusan kita tepat setiap waktu. Maka saya baca hadis ni tuan-tuan, sampai dekat riwayat Bukhari, kita sebut riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah. Maka Nabi menyebut, aku mencintainya, maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan akulah lidah yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangan yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Maksudnya siapa yang buat rajin buat benda sunat sebab nak sayang ke Allah, nak cinta ke Allah, Allah akan cinta balik kat dia. Dan bila dia buat semua benda, kalau ulama tasawuf disebut, bagi orang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya, di depan matanya tidak ada lain melainkan Allah. Dia buat apa pun Allah, Allah. Dan seorang ulama Asy'arani, dia didatangi
Dia datangi, ramai orang datang jumpa dia. Cuma sultan dia tak jumpa. Perdana Menteri datang, gubernur-gubernur datang minta nasihat. Sya'rani satu hari dia datangi dia Perdana Menteri. Zaman dulu dia seorang asli tu, dia suka pergi minta nasihat. Khalifah-khalifah suka minta nasihat ulama. Sya'rani dekat dengan Tuhan, hatinya dekat dengan Tuhan. Dia buat apa? Allah, Allah, Allah. Maka Perdana Menteri kata, wahai Sya'rani, aku nak pergi jumpa sultan. Mau tak kau minta sesuatu daripada aku untuk aku sampaikan kepada sultan, supaya sultan boleh perkenankan untuk kau. Sya'rani dia terkilan, sebab selama ni dia mendidik Perdana Menteri ni tidak ditawarkan kepada sultan. Maka bila ditanya begitu, Sya'rani kata, kalau kau nak dapat sesuatu daripada sultan, pergilah minta kepadanya. Tapi beritahu dekat sultan, kalau dia nak sesuatu daripada Allah, datanglah bertemu denganku. Sebab apa dia cakap macam tu? Bukan dia nak sebut dia ni dekat dengan Tuhan, tapi dia nak bagi gambaran bahawa aku tidak bergantung harap kepada sesiapa. Dan benda ni banyak berlaku pada zaman Salafus Salih. Affan At-Tamimi, pada zaman Mu'tazilah, kerajaan Mahmud dulu, waktu itu mereka ni wajibkan fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah zaman tu. Zaman kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, zaman dulu Mu'tazilah. Maka waktu itu Affan At-Tamimi salah seorang yang diberi allowance sebulan lebih kurang tak ingat 1,000 dirham ke 1,000 dinar. Diberi oleh pemerintah. Maka bila dia dapat duit tu, dia tiba-tiba diminta untuk menukar pendapat dia, mengatakan Al-Quran ini makhluk, bukan kalam Allah. Kita faham Al-Quran ini kalam Allah, bukan sesuatu yang dicipta oleh Allah. Ini kalam Allah, Allah yang sebut. Dia tak mau tukar. Padahal dia ada anak murid ramai, orang susah di bawahnya ramai, tanggungjawab ramai, anak ramai, isteri ramai. Ada orang bagi tahu, wahai Affan At-Tamimi, kau janganlah jadi macam Ahmad bin Hanbal, nanti kena masuk penjara. Kau duduklah, pertahankanlah, kau ikutlah Sa'ad, tak apa. Sementara Khalifah Ma'mun nak meninggal, kau pertahankan Sa'ad. Nanti dia meninggal, kita kembali pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Affan At-Tamimi jawab, dia kata, aku tidak mendapat rezeki daripada Khalifah, aku mendapat rezeki daripada Allah. Maka waktu itu Khalifah buat keputusan untuk tak bagi allowance kat dia. Dan pada besok harinya, setiap malam ada orang datang ketuk pintu rumah dia, dan ada orang bagi sedekah untuk dia. Nilainya sama dengan 1,000 dinar itu. Setiap malam ada orang bagi. Ada setengah kata dia tak kenal orang tu, boleh jadi anak murid dia, boleh jadi orang kaya dalam kampung, dan boleh jadi sebagai ulama kata orang yang tidak dikenali. Wallahu a'lam. Dan kisah ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi. Kisah ini, Imam Az-Zahabi ini bukan kaki bohong. Dia orang yang karang kitab sebut tentang orang-orang kisah-kisah salih, tawakal yang sangat hebat. Dia dekat dengan dia, membuatkan mata dia apapun nampak. Kita ada anak, kita ada isteri, tidak ada guna ada suami, ada isteri, tapi tak dekat dengan Allah. Allahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Dia ada melaksanakan taat-taat ni. Dia pendek. Saya tak cerita lebih. Saya akan masuk pada adab bangun tidur. Kita mula. Nampak simple, tapi sebenarnya adab ini boleh mengampunkan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampai ikut sunnah Nabi, Nabi sayangkan dia, Allah sayangkan dia. Selalu orang stop kat situ je. Sampai ikut sunnah Nabi, yuhibbukumullah, Nabi sayang, Allah sayang. Tapi orang tak sambung ayat berikutnya, wa yaghfir lakum, Allah pun dosa. Kita biasa makan chicken chop selalu pakai tangan kiri pegang garpu, tangan kanan pegang pisau. Kita mengaji makan protokol. Tapi kita rasa macam nak suap tangan kiri tu, rasa dia tak tergamak, tak biasa, rasa dia tak boleh langsung tukar, potong habis semua, baru makan tangan kanan. Benda simple, tetapi wa yaghfir lakum, Allah pun dosa. Balik
Kalau kamu dahaga ayam dekat kita punya tempat ayam, Allahu Akbar nak duduk, dia boleh minum diri dalam keadaan tidak ada tempat duduk. Kita ceramah pakai Rasul, yang berceramah ustaz ulama kena minum sebab dia tak dapat duduk. Tapi kalau ada tempat duduk, lebih baik duduk. Kita sampai dekat dapur tak tahu kursi depan tu ya, tapi dahaga kadang-kadang depan tu ya. Kita tunggu tak tahu. Duduk sekejap. Wayang Allah ampun dosa. Benda yang simple ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga tak ada soalan. Allahu a'lam. Semoga Allah menjadikan apa yang kita mengaji pada hari ini merupakan satu panduan amalan harian kita untuk diri saya sendiri, untuk diri kita bersama. Sama-sama kita ambil iktibar. Dan tidaklah ilmu itu melainkan untuk diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama kita nak amalkan sesuatu yang memang penuh dengan keilmuan. Kita tidak mahu amalan kita ini amalan yang sia-sia. Dia tak dianggap oleh Allah sesuatu yang amalan. Dia dianggap sebagai debu-debu yang berterbangan. Dalam Quran memang ada sebut tentang fata morgana, orang yang menyangka dia mati dalam keadaan baik, yang amal dalam keadaan baik, tapi sebenarnya dia tertipu dengan bayang-bayang ini. Dia tersilap. Maka datanglah ke majlis ilmu, siapa pun sekalipun yang mengajar, kalau kita sempat, kita mengaji. Sempat mengaji. Saya pun mengaji juga. Ngaji gila jumpa Dr. Zul saya tak jumpa macam ni, kena jumpa tempat lain. Dia menadap juga ada ngaji. Dan insyaAllah tuan-tuan doa-doakan semoga saya boleh sambung mengaji lagi. Duduk kat mana-mana, duduk kat luar kan, ngaji lagi sama UKM ke kan. InsyaAllah semoga Allah menjadikan ilmu ini ilmu yang berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa qini nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بالسوء الخاتمة يا الله اهدنا يا الله menjanjikan orang hati berseru dengan keampunan, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah ajar kami ya Allah, ampun dosa yang kami tahu, dosa yang tidak kami ketahui, dosa-dosa kami yang lampau ya Allah, ampun dosa kami. Bersihkan hati kami sebersih-bersihnya, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah ajar kami ya Allah, ampun dosa ayah kami ya Allah. Bersihkan hati-hati, bersihkan hati kami ya Allah daripada kebencian kepada ibu ayah kami. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah terhadap ibu ayah kami. Berilah berdoa untuk kami anak-anak ini menghiburkan hati ibu ayah kami, seperti mana ibu ayah kami berhati kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, cari kami ya Allah dari peluang untuk kami berkhidmat untuk ibu ayah kami. Ya Allah, selamat syurga untuk ibu ayah kami. Ya Allah, ampun dosa isteri kami, dosa anak-anak kami, dosa adik-adik kami, kawan-kawan kami, guru-guru. Ampun dosa jiran-jiran kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah, yang kami ya Allah, Kau jadikanlah ya Allah kedamaian, ketenteraman, keamanan kepada adik-adik kami yang berada di Syria, di Gaza, di Iraq, di Rohingya, di seluruh dunia ya Allah. Berilah mereka bahagia ya Allah, seperti mana kami bahagia dengan anak kami di sini ya Allah. Ya Allah, dan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, hati yang baik. Jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Berkatilah ilmu kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang takut dengan azab-Mu ya rahim syurga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.